Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Perbezaan cara solat perempuan dengan solat lelaki. Sunat bagi perempuan yang bersolat melakukan cara yang berbeza daripada lelaki pada 5 perkara. Pertamanya, merapatkan anggotanya antara satu dengan yang lain ketika sujud, iaitu merapatkan 2 siku ke rusuk dan melekatkan perut ke pahanya. Berlainan dengan lelaki, mereka sunat mengerenggangkan kedua-dua belah siku daripada rusuknya dan menjarakkan perut daripada 2 pahanya. Itu beza. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW berjalan berhampiran 2 orang perempuan yang bersalat. Lalu baginda SAW bersabda, "Iza sajadtuma fadumma ba'dal lahmi ila al-ardi fa innal mar'ata laysat zalik fi zalika karrajul." Maksudnya, apabila sujud, rapatkanlah sebahagian badan kamu ke tanah, kerana orang perempuan tak sama cara sujudnya sebagaimana orang lelaki. Keduanya memperlahankan suara walaupun ketika bersalat yang bacaannya nyaring, jahar. Sekiranya bersalat di tempat yang ada lelaki bukan mahram, kerana dikhawatiri menimbulkan fitnah. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad." Oleh itu, janganlah kamu berkata-kata dengan lembut manja semasa bercakap dengan lelaki asing, kerana yang demikian boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya menaruh tujuan buruk kepada kamu. Tegahan dalam ayat di atas menunjukkan bahawa suara perempuan itu menimbulkan fitnah. Oleh itu, mereka dituntut memperlahankan suara ketika bersama-sama lelaki yang bukan mahram. Keadaan ini berbeza dengan orang lelaki yang sunat nyaringkan suara pada salat-salat jahar yang nyaring bacaannya. Maknanya dari segi bacaan, yang perempuan perlahan, yang lelaki kuat. Yang ketiga, orang perempuan yang ini mengingatkan orang lain untuk sebarang tujuan tentang sesuatu yang berlaku ketika hendak bersalat, bertepuk tangan dengan cara menepuk tangan kanan ke atas belakang tangan kirinya. Sementara orang lelaki pula hanya bertasbih dengan suara yang kuat tetapi bukan dengan tujuan memberi ingatan. Hal ini berdasarkan hadis daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man rabahu syai'un fi salatihi falyusabbih fa innahu idza sabbah iltufita ilai wa innamat tasfiqu lin-nisa." Sesiapa yang meragui suatu ketika salat hendaklah bertasbih. Apabila bertasbih, dia akan diberi perhatian, sementara bertepuk dengan hanya untuk wanita. Maknanya, lelaki nak tegur sembahyang makmum, dia tasbih subhanallah. Ada pun perempuan, dia tepuk gini. Dengan tepukan tu menunjukkan bahawa ada kesilapan. Dia tak boleh duk sebut subhanallah sama juga. Yang keempat, sebagaimana yang dinyatakan, aurat perempuan adalah seluruh anggota badan melainkan muka dan tapak tangan. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha." Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Maknanya, yang ini kena jaga. Aurat perempuan berbeza dengan aurat lelaki. Pendapat yang masyhur di kalangan ulama mengatakan bahawa maksud perhiasan ialah tempat-tempat perhiasan tersebut, dan maksud yang zahir daripadanya ialah muka dan tapak tangan. Begitu juga hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia bertanya kepada Nabi SAW,
atusalli al-mar'atu fi dir'in wa khimarin laysa 'alayha izar? Qala idza kana ad-dir'u sabighan yughatti zuhura qadamayha. Adakah perempuan bersolat dengan pakaian baju labuh dan tudung kepala sahaja tanpa memakai kain? Sabda baginda SAW, apabila baju itu labuh hingga menutup bahagian yang zahir daripada dua tapak kakinya. Ini yang masyhurnya tak boleh. Maksudnya dalam mazhab Syafi'i, perempuan kaki dia pun tak boleh nampak. Akan tetapi tak kala dia pergi ke Mekah, dia tengok ada wanita-wanita Arab comel, hebat, kadang-kadang kaki nampak. Jadi adakah kita, bukan seorang, beratus, beribu, adakah batal semua sembahyang? Kita kena pergi kat dia, kita kata solat kamu hai wanita-wanita batal. Tak payah. Itu mazhab Hanafi. Mazhab kita lain, mazhab dia lain. Jadinya dalam hal ni kita kena berlapang dada. Kita hak kita je lah. Jadi tak payah membatalkan mazhab orang lain ataupun pendapat orang lain. Itu mazhab-mazhab yang lain. Kemudian dinyatakan adalah jelas bahawa pakaian itu menutup bahagian atas tapak kaki ketika berdiri dan rukuk. Sudah tentu ia akan berjela ketika sujud dan menutup tapak kaki kerana kain itu labuh ke bawah. Adapun aurat lelaki ialah bahagian antara pusat dan lutut. Ini berarti sah salat orang yang hanya menutup bahagian anggota badan dari pusat ke lutut. Hal ini berdasarkan kepada hadis maqbu' ma fawqa rukbataini minal aurah wa ma asfala minas sukrati minal aurah. Anggota sebelah atas daripada dua lutut dan bawah daripada pusat adalah aurat. Maknanya orang lelaki kalau pakai kain plekat saja lebih daripada pusat dan bawah pada lutut panjangnya, artinya sembahyangnya sah walaupun dia tak pakai baju, walaupun dia tak pakai piah, walaupun dia sekadar tu sahaja. Begitu juga hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia bersalat dengan memakai sehelai pakaian. Katanya raaitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbin wahid. Aku melihat Nabi sallallahu bersalat dengan memakai sehelai pakaian. Boleh jadi macam jubah lah, boleh jadi macam jubah, pakai sarung begitu. Sebab zaman dahulu isu-isu pakaian ini dia tidak memberatkan. Zaman sahabat, zaman Nabi, isu pakaian tak memberatkan. Maknanya tak ada sahabat ni kena pakai yang seragam. Baju Melayu sahabat tak ada, baju Arab sahabat tak ada. Yang adanya tengok kemampuan, tutup aurat, cukup lah. Orang kaya ada kaya sikit, orang miskin ala kadar aja. Itu. Dan cerita pakaian sahabat bertampal ni banyak sangat. Pada peringkat awalan Sayyidina Umar ada tampal. Kecuali selepas akhir generasi Abu Bakar dan Umar, masa tu Islam baru kuat, harta ghanimah pun banyak, masa tu senang dah. Mula dah nak kaya. Tapi sebelum pada tu memang naif dan dhaif, mustad'afi. Jadi itu cara dia. Sementara riwayat yang lain pula menyebut salla Jabir fi izarin qad aqadahu min qibali qafah. Jabir bersolat dengan memakai sehelai kain yang diikat ke bahagian belakangnya. Cara dia pun macam-macam. Sebab itu orang Arab sendiri tuan-tuan, budaya dia baju jubah tu dia tak sama tuan-tuan. Jubah Saudi lain, jubah Yamani lain, jubah Sudani lain, jubah Qatari lain, jubah Suri lain, jubah Mesir lain. Jubah semua dengan pattern, dengan gayanya ada kelainan. Kalau kita pergi kedai tukang jahit dia khayyat, kita kata nak buat jubah pula, kamis. Dia kata nak apa? Saudi, Qatari atau apa. Kita semua nak macam ni. Kita nak je Sudani. Sudan ni jenis lengan besar, putih. Kawan-kawan kita daripada luar kan selalu datang dia punya. Itu cara berlainan. Jadi kita tak nampak satu cara yang khusus. Cuma ada dalam muzium di Turki, jubah Rasulullah sallallahu alaihi
wassalam. Itu selai lah, ada ditunjukkan dan dijaga baik. Artinya 1400 tahun. Alhamdulillah lah, kesan tu ada lagi. Sementara riwayat yang lain pula menyebut salla Jabirun fi izarin qad aqadahu min qibali qafah. Jabir bersalat dengan memakai sehelai pakaian kain yang diikat ke bahagian belakangnya. Jabir ikat kain yang diikat qafah. Qafah ni yang terbaru. Ni ikat ni ke wallahu alam, cara zaman dahulu. Dia tak ada lah pattern macam kita sekarang ni gini. Jahit pula tak nampak langsung, tak ada. Mungkin sama dulu. Cerita tu cerita lama zaman dulu. Menurut kebiasaan, kain ialah pakaian yang menutup bahagian tengah badan yang meliputi anggota antara pusat dan lutut dan bahagian anggota yang berhampiran dengan kedua-duanya. Yang kelima, azan. Azan tak sunat bagi orang perempuan, namun sunat baginya iqamah sahaja. Walau bagaimanapun tak makruh jika perempuan azan dengan suara yang perlahan, malah ia dianggap sebagai zikir yang berpahala. Tetapi jika azan dengan suara yang kuat bukannya makruh, hukumnya makruh, malah boleh membawa kepada haram jika dikhawatir fitnah. Sebagaimana diketahui azan adalah sunat bagi mereka pada setiap salat fardu yang didirikan. Azan ni timbul contohnya seperti asrama wanita. Dalam asrama wanita tu, bila masuk waktu wanita semua nak azan, maka azan tanpa mic, tanpa kuat, lebih kuat sikit pada iqamah. Lepas tu iqamah tak apa, tapi nak iqamah sahaja memadai. Itu beza antara wanita dengan lelaki dari sudut azan itu. Wallahu a'lam. Ambil buku baru sebiji. Syekh. Ada dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak bincang hari ini buku Baiti Jannati. InsyaAllah kita akan pilih buku yang berkaitan dengan kekeluargaan. Kalau habis kita akan bincang satu. Sebab isu ni adalah isu yang sentiasa berlaku. Mudah-mudahan kita diberi kefahaman. Okay, buku ada di luar sana. Siapa dia nak boleh ada sana. Di dalam bab ini penulis membahagikan 3, iaitu pertama, definisi nikah, pensyariatan nikah, hikmah pensyariatan nikah. Sementara lagi sekarang ni cuti sekolah. Bila cuti sekolah, tuan-tuan tahulah ramai orang pakak menikah. Jadi hari ini kita tengok apa makna nikah. Sebut nikah-nikah ni apa makna dia? Nikah dari segi bahasa ialah dakab dan bertaut. Oleh itu apabila dikatakan pokok-pokok itu bernikah, ia bermaksud bertaut antara satu dengan lain. Pokok menikah. Macam mana pokok menikah? Kalau kita tengok, umpamanya kita pergi dekat dengan tepi pantai. Bila kita pergi tepi pantai, kita nampak pohon kayu banyak tepi pantai. Bila pohon kayu banyak tepi pantai itu, angin tolak kuat. Pucuk-pucuk kayu tu dia saling bergayung dan kadang-kadang bertempuh antara satu sama lain. Ini dalam bahasa Arab disebut tanakahatil asjar. Telah berkahwinlah pohon kayu itu. Kahwin mengahwinilah pohon kayu tersebut. Itu asalnya. Maknanya bila sebut nikah ni duduk sama. Nikah jauh-jauh, seorang duduk sana, seorang duduk sini, nikah apa itu? Jadi tak jadi. Jadi nikah ni asalnya maknanya tepung sama betul. Orang perempuan tu kita nak setuh tak boleh. Bila menikah setuh boleh, pegang boleh. Itu maknanya erti menikah. Baik. Dan kalimah nikah ini, sementara nikah pada syarak ialah akad yang mengharuskan hubungan suami isteri yang dibenarkan oleh syarak. Dia akad. Akad ni mana apa akad? Akad ni maknanya lafazan tertentu
yang menunjukkan azaman untuk sesuatu perkara, sama ada dipermilikkan atau disahkan baginya. Lebih kurang macam tu lah. Itu mana akad. Kalau kita kata akad jual beli, aku beli hari ni 2 riyal, aku jual hari ni kat mu 2 riyal. Jadi hari tu bila sudah bayar, hari tu hak kita dah, bukan hak dia dah. Dan duit hak kita bagi tu hak dia dah, bukan hak kita dah. Itu mana akad. Okey. Akad ini kalau kita tengok maknanya simpulan. Maknanya hak sipu kita buang, kita beri ke dia. Hak sipu dia pun buang, beri kat kita. Macam mana? Macam jual tadi, kita nak beli motosikal. Harga motosikal second 2,000. Kita tawar dapat 2,000, yang tak boleh harga mati dah. Tak boleh dah, tak boleh gerak dah. 2,000 kot kata dia. Jadi harga 2,000 tu. Okey, 2,000 tu asalnya duit kita. Kita ambil di bank 2,000. Motosikal tu hak dia. Boleh tak dia ambil duit kita? Tak boleh. Boleh tak kita ambil motosikal dia? Boleh tak? Tak boleh. Sebab motosikal dia hak dia. Dia bukan hak dia. Duit tu hak kita. Jadi kita pun pergi bertemu dengan dia. Kita berkata aku nak beli motormu. Dia kata memang aku pun nak jual kamu. Jadi masing-masing melepaskan milik masing-masing dengan gantian daripada milik tersebut dengan milik lain. Aku lepaskan duit aku 2,000, tapi aku nak motormu. Mu bagi kat aku 2,000, bagi motor, kamu dapat duit. Jadi pada masa itu aku beli, aku jual, selesai. Jadi bila kita kata akad, ini janji, ini janji. Jadi bila akad janji ni, kita tak boleh lagi nak tutup. Sudah bayar ni, pergi rumah dia, minta balik motor aku, duit aku tak memang bagi dah. Tak boleh. Itu akad. Baik. Jadi bila nak kahwin ni kena ada akad. Akad kahwin ni tujuannya kesungguhan. Kalau kita tengok orang perempuan, orang lelaki, dia duk coupling, duk couple, duk tweet, duk chit-chat, duk benda ni, duk Facebook dengan gawe dia, boyfriend dia, girlfriend dia, suka sangat cicit tu selamba je. Janji nak temu Jaya, nak temu dekat KLCC, selamba je. Tapi bila dah ibu bapa bersungguh kahwinkan dia, Tok Imam pun suruh dia baca rukun nikah dan dia pun ikut khusus nikah. Bila dia diberi peringatan oleh bapa mak bapak dia, oleh keluarga dia, begitu juga pihak juru nikah ni, kemudian akad nikah dia. Aku nikahkan dikau. Sebut nama bini dia tu, bakal bini dia Minah binti Abu. Pada masa itu dia pun jawab. Kena pula saksi kata tak sah lagi. Jawapan napah 3 napah dia tak kena. Nak senapah. Jenis saksi jenis serius sangat. Jadi kita pun tak berani akad sekadar lah, gagap akad pula. Nak jadi sah tu sampai 3 kali baru sah. Bila sah tu, Tok Imam sah sahaja tu, kita akan rasa sebuah tanggungjawab. Sebab bila menikah dia tak sama dengan zina, tuan-tuan. Nikah dia tak sama dengan coupling. Sebab nikah ni terbeban atas kepala kita tanggungjawab. Kalau lelaki bagi pihak bapa perempuan tersebut, dalam bahasa mudah, ambil munak. Anak aku ni untuk isap gas asma saja pun 400 riyal sebulan, kata dia. Dah munak sangat ambil. Dia ni jenis makan 3 kilo sebulan, kena KFC, McDonald,
hak dak kena semua atas tubuh perempuan tu A to Z atas suami. Itu dia panggil nafkah. Jadi tanggungjawab. Di sinilah timbulnya Nabi kata man istata'a minkumul ba'ata. Ba'ata ni makna apa? Kemampuan. Itu makna menikah. Sebab itu bila menikah ni serius. Orang tak buat nikah serius. Bila akad ni ibu bapa bila sudah tu angkat dia kata lega sah. Selesai lah. Ni siang malam duk gayuk telefon dah mu nak gayuk lah betul. Lepas tu tak gayuk pula punya. Malah dah pula. Ini dia. Kesan daripada akad nikah. Bila akad ni harus hubungan suami isteri yang dibenarkan oleh syarak. Apa yang tak harus sebelum pada itu, ia adalah harus. Apa yang haram adalah halal. Ia diistilahkan sedemikian kerana nikah mengikat dan merapatkan hubungan individu. Asal kita tak boleh serumah, kita boleh serumah. Bahkan sekatil, sebilik, sekelamin. Itu hebatnya nikah. Islam ajar. Orang Arab menggunakan lafaz nikah dengan maksud akad bermesra dan persetubuhan. Itu makna nikah. Namun makna nikah yang sebenarnya hakikatun nikah ialah akad, manakala penggunaannya dengan makna persetubuhan adalah secara kiasan. Bila sebut nikah ni akad. Akad nikah. Aqdu an-nikah. Walau bagaimanapun Al-Quran menggunakan lafaz nikah pada keseluruhannya dengan makna akad pernikahan, bukan bermakna persetubuhan. Hal ini berdasarkan hadis. Asal makna nikah ni setubuh. Tetapi dari segi syaraknya dalam Quran nikah ni akad. Dia tak setubuh ni akad menikah dah. Cuma bezanya menjadikan dia ini digunakan makna persetubuhan tak kala perempuan yang dia kahwin tu telah diceraikan oleh suami dengan talak 3, kemudian kahwin dengan orang lain. Untuk selepas tu diceraikan, barulah suami yang pertama, ex suami tu nak nikah balik dengan dia. Ini yang disebut dalam Quran, hatta tankiha zawjan ghairah, sehinggalah perempuan itu kahwin dengan lelaki lain. Itu maknanya. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minat summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Ini isu iddah. Maknanya mana-mana orang beriman menikah dengan perempuan belum lagi bersama, cerah dah juga. Selepas akad nikah cerah, aku cerah. Perempuan ni tak ada iddah. Tapi ini orang yang tidak bermaruah. Bukan boleh, bukan tak boleh, tapi tak bermaruah. Maknanya ada unsur main-main. Maksud berkahwin dengan perempuan-perempuan yang beriman adalah dengan berakad nikah dengan mereka. Hal ini berdasarkan maksud ayat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya, iaitu menyetubuhinya. Itu dia. Baik, pensyariatan nikah. Islam mensyariatkan perkahwinan dan menetapkan peraturan yang sempurna berdasarkan prinsip yang kukuh dan menjamin kestabilan masyarakat, kebahagiaan keluarga, tersebarnya kebaikan, pemeliharaan budi pekerti dan mengekalkan generasi manusia. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Maka kahwinilah wanita-wanita lain yang kamu sukai, senangi 2, 3 atau 4. Firman Allah Ta'ala, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Dan kahwinlah orang-orang yang bersendirian antara kamu dan orang-orang yang layak berkahwin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Baik.
Ayat 2 ni dan banyak lagi nak cerita pada kita bahawa sunat ataupun digalakkan kahwin, suruh kahwin. Kahwin itu comanya kahwin zaman Nabi berbeza dengan kahwin zaman kita. Antara perbezaannya, zaman Nabi kahwin awal, zaman kita kahwin lewat. Umur 28 baru menikah. Zaman Nabi 28 tu dapat cucu dah. La ilaha illallah. Macam mana dapat cucu? Kita 48 baru nak dapat cucu, ataupun 58 baru dapat. Itu normal. Dan saya tengok itu menghasilkan kematangan. Jadi cepat mereka ni bila ada tanggungjawab, jadi cepat. Lepas itu kalau boleh, ada beberapa isu yang ini besar lah, bukan isu kecil, tapi isu ni besar. Maknanya pihak kerajaan cuba susun atur sistem pendidikan. Mungkin mereka boleh masuk universiti umur 16 tahun. Jadi gubah satu pelajaran, jadi umur 20 tu selesai dah. Bila umur 20 selesai tu, hak boleh kerja dah gini-gini, jadi 21 tu nikah dah. Macam mana gitu. Jadi ni masuk SPM 4 kali ambil, lepas tu STP pula. Lepas tu baru masuk universiti, 24 baru masuk. Biasa pula ada tak berapa gagah, 30 baru selesai. Apply kerja 2 tahun baru dapat 32. Stabil kerja 34, 35 baru menikah, 36 baru menikah. 40 kecil manis, darah tinggi dah. Dah lah anak 2 orang, 55 mati. Anak pun anak yatim. Gitu. Kadang-kadang kita rasa macam terlemah. Dialah campur. Kita pun ni. Sistem. Kalau kita boleh ubah umpamanya. Kalau ada sistem. Jadi sistem ni tuan-tuan kita boleh kaji. Mana belajar, bukan mesti sekolah rendah tu sampai 6 tahun. Kadang-kadang 4 tahun, boleh 5 tahun. Boleh. Yang pentingnya tengok. Sekolah menengah pun bukan mesti 6 tahun, 5 tahun pun boleh. Jadi jimat dalam 2 tahun. Dan cara pula lepas tamat tu terus masuk. Dia linkkan dengan universiti, terus universiti. Seorang pelajar cerdik tak silap saya lah, di Palestin, umur 17 tahun, 17 ke 19 tahun, telah menamatkan pengajiannya bidang kedoktoran. Doktor termuda di negara Arab. Perempuan boleh buat, tak masalah. Itu pun negara kena halal. Allah boleh. Ada berlaku. Iyalah ustaz tu. Kita tiap tahun kita dengar pelajar pintar, pelajar bijak, pelajar ni. Buatlah 2 sesi. Hak bijak sangat tu soal lain lah. Tapi hak yang average bijak, okey lah. Jadi sistem. Sistem. Jadi akhirnya kita jadi. Tapi benda macam ni takkanlah saya seorang nak bincang, marah pula profesor negara, majlis profesor ni. Tapi cerita ertinya jiwa. Anak-anak, berapa kali dah anak-anak kita ni duk maki kat kita. Kita ustaz, cikgu, orang besar, bapa aku tak faham jiwa aku nak menikah je kata dia. Tengok anak ni dia sebut aku nak menikah sangat ni. Bapa aku kenapa tak faham? Buat orang nikah awal. Kata mu nak nikah macam mana? Duit pun tak ada. Kita duk zikir macam tu, jadi lemah semangat. Yang tu duk kapling, duk sembunyi, tak selesai. Jenayah seks banyak. Kalau tak jenayah pun kita kata maksiat seks pun banyak. Suka sama suka. Anak 2 nikah, anak haram, anak macam ni, berapa banyak. Dia bukan satu fenomena biasa, tapi dia kata orang teramat biasa dah mutakhir. Ada kajian dibuat di UK. Kajian itu tak pernah dinafikan. Senyap, pakai senyap bodoh je. Bukan senyap cerdik, senyap bodoh je. Kajian di sekolah menengah atas, mana tingkatan 5 ke bawah, bila tanya tentang rasa hubungan seks perempuan dan ini, cara gambar pelajar, hampir daripada kajian tu, saya kalau tak salah ingatan saya, kalau dalam 80 ke 90 tu semua
pernah rasa kecuali seorang. Tak keharu sekali. Tak ambillah cara macam tu, kita ambil separuh-separuh. Tak keharu sekali. Tengok. Ini yang berlaku. Siapa nak selesai? Siapa nak selesai? Macam mana? Akhirnya bila memboyok perut, bila dah ni carilah sekolah-sekolah puteri, bakti dan sebagainya. Jadi akhirnya budak cerdik, SPM dapat 8A. Dia cerdik tapi dia tak boleh kawal menguruskan syahwat dia dan nafsu dia. Dan dia lemah digoda. Dia hanya melihat sedikit manfaat yang dia dapat, kelazatan sementara, tapi mergana selama-lamanya. Tengok sikap anak yang dimangsakan tu macam mana nak usaha. Kalau orang sebut ni anak luar nikah, ni anak yatim, beza tak? Tuan-tuan rasa macam mana? Tuan-tuan akan rasa jahat mak bapak ni. Anak yatim, kesian kat dia. Tengok, kita kata kesian kat dia, sedangkan anak luar nikah dah salah. Salah apa dia? Kita ni alhamdulillah Allah jadi ibu bapa kita tak buat kerja macam ni. Tengok, siapa nak selesai benda macam ni ya, buat satu perubahan. Kita kalau boleh memang kena macam tu tuan-tuan, kena buat persediaan, sedia. Maknanya backup tentu tak apa, insya-Allah Tuhan akan tolong siapa dia nak cari kemudahan dan kesenangan. Fikir cara moden macam mana nak selesai. Lambakan remaja yang tak kahwin, bukan sekadar remaja dewasa, atas alasan macam mana tak sesuai tak ni, ini jadi masalah. Lelaki spesies yang baik hampir hilang. Kenapa? Kerana berisap rada, akhirnya masuk serenti, perempuan masuk universiti, jadi tak tengah, jadi susah. Oh, isap rada ni sebab baik ya, habis duit ya tuan. Pak baik gini kau cakap. Saya ada anak murid yang kerja besar dadah. Saya kata betul tak teori orang besar dadah ni dia pandai menipu. Betul. Dia pandai temberang. Betul. Dia muka mani. Betul. Dia ni pandai pujuk gayu. Betul. Dia ni tak percaya. Betul. Nah, ini biasa tuan-tuan. Inilah realiti yang kadang-kadang kita rasa takut, kita rasa bimbang, kita rasa gerun. Susah. Kaya 7 kapak emas pun main isap dadah ni habis yang jual. Ini balu. Lepas tu kita kena tegas dalam isu ni. Ni selesai ni macam mana kita punya orang panggil penyelesaian kepada isu ni. Baik. Kemudian dinyatakan, begitu juga hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syar asy-syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj, wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija'." Hai para pemuda, siapa di kalangan kamu yang mampu berkahwin, maka kahwinlah kerana ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kehormatan. Sebaliknya jika tak mampu, hendaklah berpuasa kerana puasa itu merupakan pengekan hawa nafsu. Tengok. Orang muda, sebab apa tak kata orang tua? Orang tua ni mulut je kuat, lemah. Orang tua ni letih. Orang muda, sebab orang muda ni nafsunya kuat, semangatnya kuat. Dia fikir selapis, dia tak fikir 15 lapis. Kalau dia nak, dia tak kira. Ini perangai orang muda. Dia panggil hamasatus syabab, semangat orang muda. Tuan-tuan, kita jarang buat kajian. Kadang-kadang banyak kita boleh buat selidik kajian. Contohnya kajian orang nikah tak ikut kehendak ibu bapa. Ambil 100 sampel, mungkin 95 sampel daripadanya berakhir dengan cerai. Orang nikah
selepas daripada berlaku perzinaan. Berapa sampel? Kesudahannya berapa? Mungkin 80% cerah. Mungkin, saya tak tahu. Orang menikah ikut hawa nafsu. Macam mana? Ambil 50 sampel, berapa peratus yang cerah? Orang yang menikah dengan pilihan agama nombor 1, berapa peratus cerah? Mungkin 1%, 2%. Jadi angka-angka tersebut kita boleh buat satu pedoman dan panduan bagi mengesahkan apa yang Nabi kata. Suruh pilih hak agama, suruh pilih hak ni. Ini penting. Orang sekarang ni suka sangat main kajian sebagai contoh. Kita ada pelajar mesti banyak boleh buat macam tu. Jadi di sini penting. Orang muda siapa mampu kahwin. Kadang-kadang ada halangan. Bila nak menikah, maka kontrak dia potong beasiswa. Siang. Kahwin kena potong beasiswa. Lepas tu kena tambah beasiswa. Kamu beranak pula kan? Ustaz nanti ramai orang kahwin. Lagi bagus. Kita suka ramai orang kahwin, bukan kita suka ramai orang zina. Ke mana? Kita suka ramai orang kahwin daripada orang zina. Ini dia. Ini masalah. Tak kahwin, masalah. Jadi patut bagi tuan-tuan, kahwin ni ditentang bukan sekadar belajar. Setengah-setengah tu nak berlakon filem pun tak boleh kahwin. Kamu kan isu dan TV, radio, soal hubung. Terpaksa sembunyi dia boleh kahwin. Tengok tak kehuruhan sebab kontrak. Tuan-tuan, semuanya ni berat. Islam ajarkan mampu kahwin. Sebab Nabi tengok, bukan Nabi tengok isu, tapi Nabi tengok manusia, naluri manusia. Ibu bapa dengan anak-anak macam mana? Anak-anak macam mana? Dia bila dia besar, mari umur 13, 14, 16, 15, otak dia tercabang dah. Suka baca novel cinta, suka baca hak ni, boleh buat rak almari. Kata tolong kupur buku, dia pun kupur buku, semua cinta. Jarang kita tengok buku dia cinta pada Allah, kejut. Kecuali ketika tasbih bercinta. Itu pun ada juga buah yang lain. Sebab apa? Sebab ini naluri. Dah tahu macam mana. Depan kita semua. Ya. Inilah masalah remaja. Dulu baru nak menikah, baru nak bercinta umur 24. Kemudian umur 20, sekarang umur 14. Ada dah cinta dah. Dia makin lama makin cepat. Sebab pengaruh internet, pengaruh YouTube, pengaruh ni, semua boleh akses. Tuan-tuan tengok baca dalam akhbar tabulai macam mana budak-budak tak pernah imagine di kepala otak kita budak-budak umur sekolah rendah sudah ada permainan seks dan sebagainya. Bala budak. Jadi macam mana nak selesai masalah? Macam mana kita nak selesai masalah? Tepuk dada tanya. Kampung negeri akan jadi bala tak kala anak zina ramai. Kampung negeri akan jadi bala tak kala anak zina terlalu ramai. Pakai anak zina. Kalau kita tengok dulu ni bukan lama sangat, tahun 70-an, 60-an, mungkin awal-awal 80-an, nak cari anak zina seorang pun payah. Tapi sekarang kalau pergi dekat dengan apa ni, hospital. Mana bapak? Berair mata. Kenapa bapak tak ada? Faham. Jadi doktor tak payah tanya. Akhirnya kemungkinan akan datang anak ni tak payah Ben. Nak beri nama apa anak ni? Mamat. Ben tak payah. Nama dia anak dia Mamat.
Masa ini krisis yang kita hadapi. Bimbang. Ikut Nabi lah. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, maka kahwin. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraj. Orang kahwin ni mata boleh tunduk dan kemaluan boleh jaga. Dua perkara ni suka. Dia tengok warok pun tak apa-apa nak warok. Orang tak menikah ni dia warok dia lain. Ada hak warok suka ada, tapi tak ramai. Tak ramai. Sebab manusia. Sebab itu Allah kata, kenapa dalam Quran dia sebut jaga pandangan, jaga nafsu, syahwat. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Kenapa digabung? Katakanlah kepada orang beriman supaya tundukkan pandangan dan jaga faraj, kemaluan mereka. Kenapa dia gabung? Sebab kata ulama, dengan mata seks terangsang. Ini kunci mata. Sehingga pepatah Arab kata semuanya bermula daripada mata. Panahan mata cukup menggegarkan. Mata main tuan-tuan. Ada satu kisah. Kisah ni kisah yang cukup dramatik. Cerita benar, cerita lama dalam kitab. Ni cerita ajaib. Cerita seorang lelaki Iraq. Dia pergi rombongan menuju ke mana? Dia pergi rombongan menuju ke Mekah nak buat haji. Ni berapa tahun dulu? Mungkin hampir 1000 tahun lah. Sampai di Madinah, dia buat lawatan. Bila buat lawatan, antara yang dia buat lawatan tersebut ialah dia pergi di mana? Dia pergi dekat dengan Masjid 7. Masjid 7 tempat dia kita kata lawak sembahyang. Masa dia sampai Masjid 7, tiba-tiba nak jadi ke cerita, dia tengok seorang perempuan. Kawan tu tengok dia tengok orang tu. Terhubung bosakan. Ini panahan cinta ni cukup hebat. Akhirnya sudah daripada itu angang. Yang lelaki ni nak cari perempuan tu. Cari. Pergi ke Mekah pun ingat ke tu. Sudah tu ingat kat tu. Ingat semua. Akhirnya dia balik semula ke Madinah. Cari temu orang tu. Minta keluarga orang tu nak kahwin. Keluarga ni kata boleh nak kahwin, tapi dengan mas kahwin sebanyak berapa dulang emas lah. Maknanya macam orang nak kahwin anak kita, ambil kahwin lah 5 juta dia mas kahwin. Apa makna? Mana tak mau bagi itu bahasanya. Dia sebut dengan harga yang mahal emas. Kawan ni kata tak apa, saya akan cuba. Sebab jauh, dia duduk Iraq, kawan ni duduk Madinah. Tak apa. Dia balik tu, dia semayang ajak banyak. Ya Allah, macam mana aku nak kaya ni? Nak kaya. Angah. Duduk mana-mana pun angah. Tak tahu, angah. Temenung seorang. Berita ni sampai di Gubernur. Lalu Gubernur pun pergi tanya dia. Gubernur bagi duit emas yang banyak. Akhirnya buat appointment, pergi sana kahwin. Kahwin suka sangat dia. Dapat perempuan Madinah. Buat baliklah dua suami isteri ni seronok jalan.
Zaman dulu nak balik daripada Madinah ke Iraq tu, dia kena cari kafilah yang musafir. Jadi tumpang kafilah lah, bayar sikit. Jadi kafilah ni bawa lah sama 50 orang, 20 orang. Jadi berjalan sama dengan barangan dagangan di padang pasir. Jauh jalan dekat nak sampai, tiba-tiba berlaku attack, serangan daripada Lanung padang pasir. Bila Lanung padang pasir ni pergi serang ni, dia dirapah harta, dia ambil semua dan bagi suami isteri yang baru kahwin, pengantin yang baru kahwin ni, dua-dua kena bunuh, mati. Hak yang selamat tahulah bahawa ni suami isteri. Jadi mereka pun mandikan dan mereka ke bumi. Ke bumi itu pula sebelah-sebelah, suami sebelah, isteri sebelah. Pasangan baru kahwin ni duduk sebelah-sebelah. Sudah dalam keadaan macam tu, tuan-tuan, beberapa bulan kemudian tumbuh satu pohon kayu di celah antara pokok, antara dua kubur. Dan pohon ni besar-besar merendam antara dua suami isteri ini, comel pokok. Lalu orang tanya ni pokok apa? Lalu diberi nama pokok dua pengantin, Syajaratul Arusain. Tengok, itu cinta sejatilah. Saya nak sebut macam mana keadaan berlaku. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku buka surat 261, surat 261 bagimu 261. Jika kamu melakukan dosa, jika kamu melakukan dosa dan diikuti dengan taubat, sesal, rendah hati dan kembali, maka itu ialah jalan untuk sampai kepadanya. Jika kamu melakukan ketaatan tetapi mempunyai perasaan ujub dan takabur, itulah sebab terputus darinya. Kalau kita lakukan dosa lalu kita taubat sesal, maka ini comel. Tapi kita lakukan ketaatan tapi mempunyai perasaan ujub, ini balik. Maknanya kalau kita buat taat, pastikan ketaatan kita ni diberi pahala. Rugi kita taat tapi tak dapat. Kita mari masjid, kita belajar, kita sembahyang, kita ibadat, tapi tak dapat pahala. Kita pergi masjid, aku bukan nak pergi sangat masjid, bapak aku suruh aku tak tidur, aku malah nak pergi masjid. Bila dah tahu sudah ni, payah. Aku mari masjid ni bukan aku nak mari sangat masjid, tapi kawan-kawan duk ajak 5 kali dah ajak, aku malu, aku mari buat masjid. Ada sebab-sebab tertentu seperti ini rugi kita. Mari masjid tak ada guna, kita kata, walaupun kita taat tapi tak dapat pahala. Ada orang tu buat maksiat tapi dengan sebab maksiat dia mikir panjang, Allah silapnya aku. Lalu dia bertaubat, dia ubah kehidupan dia, dia istighfar macam salafus salih, orang-orang yang bertaubat akhirnya baik. Awak ni jauh lebih baik. Sesungguhnya peliknya kamu, bagaimana mungkin kamu meminta kebaikan hati dan anggotemu sedangkan kamu melakukan maksiat yang diharamkan sekehendak hatimu, seperti melihat perkara maksiat, mengumpat, menjatuhkan maruah orang lain dan lain-lain lagi. Banyaknya. Ini kata dia, apa dia, pelik sangat kita ni. Mungkin kita minta kebaikan nak diam-diam, tapi masalahnya kita melihat perkara maksiat dan apa-apa kita tak jadi apa, bahkan kita lakukan. Alhamdulillah, kalau kita dapat hadir majlis ilmu, kita dapat muhasabah, insya-Allah kita akan jadi baik.
Perumpamaannya samalah seperti orang yang ingin merawat dengan racun atau hendak membersihkan pakaian dengan warna hitam. Justru hendaklah kamu berkhalwah dan beruzlah. Duduk seorang-seorang, sebut subhanallah, alhamdulillah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Banyak zikrullah, maka insya-Allah Allah akan bagi tenang dalam kehidupan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah dibolehkan menggunakan baki wal tujuan bagi program korban di luar negara bagi program lain? Contohnya tujuan syarikat korporat RM500 untuk satu ekor lembu. Harga belian satu lembu RM4,500 baki. Ini bergantung pada masyarakat. Kalau dia tulis akad korban dan juga lain keperluan lain mengikut pertimbangan syarikat, tak apa. Tapi kalau kata korban, kena korban lah. Sebab al-umur di maqasidihah, perkara mengikut apa yang dia niat dia bukan bagi duit tu. Jadi nak ubah dia tak boleh lah, kena bagi tahu. Dalam Al-Quran ada ayat yang membawa maksud kami. Contohnya kami sediakan azab. Apa maksud kami? Kami dalam bahasa Arab ada dua maksud. Maksudnya ramai-ramai. Tapi apabila dinisbahkan kepada Tuhan, bila dia guna kami, bahasanya maknanya litakzim. Litakzim ni maknanya untuk menunjukkan kebesaran. Sebab itu pemimpin Arab, macam presiden, macam raja, bila dia bercakap, dia jarang guna kalimah anak, aku. Dia guna kami, nahnu, kami. Dia seorang je. Itu dibahasakan dalam bahasa Arab. Jadi kami itu bukan maknanya Tuhan tu banyak ramai. Kami itu maknanya bahasa. Macam kita lah. Perkataan kita ni ramai ke sikit? Ramai tak? Kita adalah warga negara Malaysia. Kita ni ramai sikit. Ramai tak? Tapi ada orang Terengganu, bila dia cakap dengan keluarga dia, dengan mak dia, dengan bapak dia, kita mak, kita je. Dia seorang je, bukan adik-adik dia masuk, tak, dia je. Kita mak nanti bandar hari ni mak. Kita mak ingat nak nikah, maiding, ketemu kawan. Kita, dia guna kita. Jadi bila kita tu bukan mana ramai, seorang. Itu bahasa. Jadi kita faham bahasa tu, tak ada masalah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada yang mengatakan sekiranya minum air yang direndam dengan rambut Nabi SAW maka terlepas ia daripada bakar api neraka. Minta wallahu alam, saya tak ada nas, saya tak tahu, ilmu saya tak sampai tahap ni, tuan-tuan, minta maaf. Yang saya tahu, siapa yang berselawat kepada Nabi, siapa yang taat kepada Nabi, siapa ikut syariat, dia akan dapat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau macam tu kita kena, saya tak tahu, ilmu saya tak sampai lagi dalam setakat tu. Soalan seterusnya, ayat Quran surah An-Nisa menunjukkan supaya saranan supaya kahwin lebih daripada satu, tetapi mengapa masyarakat akan memandang serong kepada yang kahwin lebih daripada satu? Banyak sebab. Sebab yang pertama, hak nikah ni banyak tak betul. Jadi bila banyak tak betul, jadi tak ada contoh. Akhirnya apa yang berlaku apa ni, kita kata penganiayaan, kezaliman kepada isteri, ada kepada isteri pertama, ada kepada isteri kedua, ada kepada isteri ketiga, macam-macam. Saya betul dalam forum dengan seorang sahabat yang nikah dua baru ni. Jadi saya tanya apa khabar, bagaimana isteri-isteri sihat. Allah Ustaz tahu juga. Kita tahu dia dah awal lagi kata, ada Ustaz Jawi bagi tahu. Itu. Allah Ustaz berombok kata dia. Ombok rindu tu kuat sangat. Jadi saya tak tahu ombok boleh tahan kalau tsunami berair. Itu nak gambarkan maknanya keadilan, kebaikan, meraihkan, macam-macam kena ada. Kalau tak ada, ayo pada. Soalan Ustaz, dari segi akidah mereka tidak yakin dengan rezeki. Sekiranya kahwin nanti tak cukup belanja, sara anak belanja kos persekolahan, bagaimana pula sudut masalah ini? Kena beri kefahaman.
Kena beri kefahaman. Ada orang kahwin dia kata saya tak bersedia lagi, saya nak bersedia dulu. Bila kalimah macam ni, dia kurang memahami erti persediaan. Dia umur 35 tak bersedia lagi, dia nak tunggu 53 baru bersedia. 53 pula pergi kedai pula, pergi ke rawat pula, dialisis pula tak sedia lagi. Akhirnya sentiasa tak sedia. Jadi sebenarnya isu-isu macam ni kena tengok. Cuma bagi saya sudah sampai masanya, kalau dalam kursus perkahwinan, begitu juga kena ada orang ataupun satu subjek menguruskan perbelanjaan keluarga. Kena ada lah. Saya tak tahu ada ke tak, kena ada. Sebab ada orang tu bila menikah, sebab dia masuk kursus perbelanjaan keluarga, dia jimat sampai kena kuhapah. Mak pun nak bagi, keluarga pun nak bagi. Dah nak jaga bini pun nak jaga lelaki. Kesian mak bapak, adik-beradik pun tak boleh. Lepas dia kahwin jangan halak selesai dah boleh. Saya ikut kursus keluarga, nanti saya ada anak. Tak betul tu. Ada pula lepas kahwin, mak dia sengaja dia bagi duit ke mak dia 200 sebulan. Sebab akhir bulan dia minta 500 pinjam. Mak pinjam 500 mak. Awal bulan dia bagi 200. Dia akhir mak 500 mak tu inilah kita buat agreement lah. Buat agreement pakai lawyer, mak dah bayar bagi, awak dah bayar bagi. Baru segi. Defisit kat 13,000 lah ni tak bayar lagi. Dah tak kena nyanyi mak dia. Dia juga ni macam tu, ini dah ada siapa ketua tak. Orang lain selesai, dia tak selesai. Anak nak belajar, susah dengan keluarga. Orang keluarga tak bagi, mengajuk, berhati-hati. Maklum kau, Pak Lam kau tu kedekut hapah. Kerana dia dulu tak berubah, tak reti bahasa, tak tahu. Dia tu sendiri jenis malah tak betul ni, tak reti bahasa, tak tahu. Ini masalah. Dia tak nampak. Lepas tu hak nikah ni kena ada khusyuk. Yang boleh diberi ni dua orang utama. Pak mertua, mak mertua, ibu bapa. Ini dia. Panggil anaknya, mak mari sini. Mak boleh nikah dah dengan minum ni. Comel sangatlah, abang suka sangat. Dan mak nak buat apa? Tahu lah abang. Kerja lah. Mak gaji berapa mak? Gini 1,800 abang. Minum 2,500. Dah jadi berapa sebenarnya? Kalkulit dapatlah dah 8. Okey. Gitu ya. Kita kena selesai. Mak, hang gaji 1,800, tanggungjawab tetap atas, bukan atas minah. Bulanan kena bagi kepada minah, bukan minah bagi ke hang. Itu kita betul anak kita dulu. Jangan otak orang panggil take advantage. Dia ambil kesempatan. Mula-mula ambil kesempatan, lepas tu ambil apa yang sempat. Tak huru-hara. Ini perangai. Kena dia tak boleh kata bagus mak, senang mu dapat minum. Nanti mu minta ke minum, bagi ayah dulu mu bagi 200, sekarang bagi 400. Itu bapak yang pelik. Bapak mertua yang pelik. Itu kena betul. Kita tengok dah mu dapat 4,000 ni mu apa mak? Minum. Mari kita cakap sama sekali ni. Ni payah dah nak cakap. Kita niat nak beli kereta. Bagus. Kereta apa? Camry boh. Pada bapak mu hutang banyak nak Camry selalu dah kenali. Mu jangan Camry. Tu kita kena betul dia. Judge dia betul. Jangan tak betul. Ikut dia lantak. Dia terlepas dah. Bukan isu kereta. Kita tengok mampu. Mu mampu dah. Dia kata kenari ambil hak second. Dapat apa 5,000 contohnya. 5,000 tak payah berhutang. Selesai masalah. Ni dah bayar hutang pula 1,000 sebulan. Kalau Camry 2,500 sebulan. Biar bergaya siapa-apa tak jadi. Kita biar kenyang makan senang.
Jadi itu judge macam ni ramai ikut nafsu, jadi tak kena cara. Nak beli rumah, abah kita nak beli rumah berapa? Ada nampak alam tu tepi jalan tu 980,000. Allah, mungkin berapa mak. Jadi tak kena, memang tak kena cara macam tu. Jadi hutang berpanjangan. Jadi kita kena bagi tahu, kena tunjuk. Nak beli rumah, belilah 100,000. Biarlah. Kurang-kurang hutang tak banyak. Kurang-kurang hidup senang. Kurang-kurang jadi benda macam tu. Kena tengok ukur batu. Ukur dulu. Kadang-kadang dia tak tahu. Dia ikut. Oh ya juga. Kalau capur-capur cukup. Tapi tak sedar. Makan, minum, utility, sakit, obat, anak beranak, kalau nak ni, duit simpan berapa, tabung haji berapa. Ini dia. Kajian dibuat ramai orang muda muflis sebab kredit kad. Kajian dibuat ramai orang Melayu muflis kerana hutang bukan 15 juta, beribu-ribu je tuan-tuan tak dapat muflis. Angka hampir 60 sehari diisytiharkan muflis. Tengok susah. Sebab itu saya kata betul-betul kena ada benda macam ni, bagi tahu, judge betul-betul. Jangan tengok orang, ni pakai kereta besar, dia boleh, dia pakai iPhone hebat, kita ni makan Nokia dulu kini dan selama ni, dah jadi. Kita 300, dia tambah kosong lagi 3,000, dah jadi. Dia tu gaji berapa, hang gaji berapa, mak, dia kena ukur. Benda-benda macam ni kita kadang-kadang biar dia nikah ikut anda dia, ikut anda dia tu jadi tak pandai. Akhirnya dia tunjuk bil dia ke kita, wah minta tolong bayar berapa, 85,000. Allah, kejut kita. Mak buat kerja apa benda ni. Akhirnya kita susah beli. Ini dia perkara-perkara yang sepatutnya kita kena tengok. Dia boleh be independent, dapat sikit tapi tak susah. Daripada dapat banyak, rugi amat banyak. Ini rugilah. Jadi kefahaman bagi macam tu. Bila yakin macam tu, saya rasa bagus, tak ada apa. Walaupun dia di universiti, dia tengah belajar pun, tapi dia pandai mengurus. Kita topak sikit-sikit tak apa. Topak tak apa, tapi tanggung berat kita. Tuan-tuan tahu mana topak sikit tak ada masalah apa. Dia belajar macam mana? Abah cukup bah, alhamdulillah, okey. Kita cukup, kita sewa rumah pun dalam 300 sebulan, kita makan pun 300 sebulan, kita dapat pun dapat 500 gini-gini. Kita tahu tu kurang dah sikit, tapi dia ejah-ejah. Kata tak apalah, abah topak lah 200 sebulan. Itu tak apa. Tapi abah tanggunglah 2,000 sebulan. Berat itu. Letih kita tuan-tuan. Kawan tu beranak bercucu dah tanggung lagi. Berat, sakit lah kita macam tu. Baik. Apa pandangan betul tentang pembinaan gereja sebesar CCCC di Bukit Jalil sedangkan penduduk Malaysia yang beragama Kristian adalah kecil? Gereja CCCC terbesar di Asia Tenggara, Calvary Convention Center. Saya bukan tak okay. Isu bina ni sebenarnya tak salah asalnya. Selama mana dia ikut peraturan. Cuma yang pertama sekali ada beberapa peraturan dalam tawabit berkenaan dengan negara. Pertama, kalau negara Islam, jangan dia bina gereja tu dekat dengan masjid Islam. Gereja masjid kecil, gereja besar, jadi nampak lain dah. Itu tak betul cara. Yang kedua, kalau boleh kita kena tengok asas bahawa kita kena beri kefahaman, sebab masing-masing ada matlamat masing-masing. Jadi kita pun kena beri kefahaman. Orang kita dia geram kalau orang dirombok surah. Kalau ada orang kata kapung tu surah kena kepung, kena rombok, dia pergi bunuh orang dirombok surah. Tapi dia tak pergi surah, ni masalah. Dia sayangkan masjid dia tak pergi masjid. Ini masalah. Dia ini kita kena betul. Artinya bagi saya ilmu, kefahaman sebagainya. Jadi apa yang berlaku bila dia bina pun tak ada akan bersatu. Anak kita tak pengaruh, keluarga kita tak pengaruh. Kita masuk dalam gereja pun kita temukan diri. Jom mari sini kita buang, kita minum air, gini-gini.
Tuhan tiga ke satu. Bincang dia. Dia punya betul ke tiga? Ketiga mohon dia gini-gini. Tak ada jawab. Satu jauh. Jadi kalau kita biar itu dah ada ya. Jadi ini perkara yang penting kita tengok halusi satu-satu. Saya bukan tak nak kahwin lebih, tetapi takut pada isteri sebab isteri yang menakutkan. Soalan tu saya tak jawab sebab dua-dua ada dalam majlis ni, bahaya saya. Salam Ustaz, adakah dibolehkan menggunakan kaki wan tajaan bagi program korban di luar negara bagi program lain? Ayat ni kita jawab dah, selesai. Wassalamualaikum. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakina fid din min tawfiq Allahumma ja'alna min al-ladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majalah Solusi dengan Ustaz ada yang terbaru. Kalau boleh dapatkan sebelah sana. Allah.